اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
Apa khabar sedang menonton tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selamat petang. Dah makan ke belum? Dah solat zuhur ke belum? Alhamdulillah pertama dan buat selama-lamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini tuan-tuan puan dalam masa tempoh lebih kurang 1 jam lebih sikit. InsyaAllah kita akan bersama-sama di dalam segmen sembang tajwid santai tapi sampai, insya-Allah tuan-tuan puan. Okey, di dalam tilawah interaktif sahabat Al-Quran pada petang ini tuan-tuan puan, seperti biasa segmen kita okey di dalam segmen sembang tajwid ini, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. So insya-Allah tuan-tuan puan sedang penonton dan dimulakan Allah, pada pertemuan kita yang lepas-lepas kita dah bahas huruf hamzah, kita dah bahas huruf ba, kita dah bahas huruf ba, ialah 2 huruf kita dah bahas. InsyaAllah tuan-tuan puan, petang ini tuan-tuan puan kita akan bahas huruf ta yang menjadi kadang-kadang igawan ngeri, yang menjadi macam igawan macam takut-takut nak sebut huruf ta. Bila sampai huruf ta yang mati, nak lagi ta yang mati, dia kontrol-kontrol ta tu. Baik tuan-tuan puan, saya dah berkata berkat Allah. Okey tuan-tuan puan, bagi saya lebih kurang dalam seminit saja tuan-tuan puan. Okey, seminit sahaja, sekejap tuan-tuan puan. Ya, seminit sahaja saya perlukan. Lebih kurang tak sampai seminit pun. Okey, sekejap ya tuan-tuan puan. Okey. Okey baik tuan-tuan puan, saya nak penonton dan dimulakan Allah. Okey, maafkan saya kerana mengambil masa sedikit. Biasalah tuan-tuan puan ada anak kecil ini. So kita tunaikan dulu permintaan dia. Okey, jadi alhamdulillah. Okey baik, alhamdulillah. Puan Ramlah Malazim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Safina Ali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang ni. Baik Puan Rohiza Iza, alhamdulillah. Puan Ramlah Malazim, alhamdulillah. Puan Maimun Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, alhamdulillah. Puan Nur Bahman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Asma Ali Anafiah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Asmilamil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Puan Asma Ali Anafiah, salam kasih sayang buat sahabat-sahabat #Tisa yang dikasihi kerana Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Puan Yati Hamid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua sahabat yang dikasihi, semoga kita sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Puan Siti Azana, alhamdulillah syukur dengan izin Allah dapat bersama #Tisa sembang tajwid dan sharing. Terima kasih Puan Roza Izzah. Baik, dah share ustaz, dah jemput kawan-kawan ya. Nanti sekejap lagi. Sekejap lagi sekejap lagi. Okey. Dah. Di tu bawah main dulu. Sekejap lagi Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Azana. Baik, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sharing, terima kasih Puan Yati Hamid, Puan Ana Unggul, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Puan Gamin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puan Hasbah Fauzi, alhamdulillah. Alhamdulillah, harap-harap dapat ikut sampai tamat. Hujan lebat ni kat sini baru nak hujan. Dah gelap tadi. Dah mula gelap dah, awan mendung tu, insya-Allah dalam masa tempoh 1 jam. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan, kita cuba fixkan dia lebih kurang tempoh 1 jam. Okey, insya-Allah. Baik, kabar baik-baik aja, semua dah siap ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Imam Yaakob, was mangan ustaz. Waduh, koknya was mangannya turun. Okey, dah solat dah makan ustaz. Alhamdulillah. Puan Cikgu Salma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembang tajwid santai tapi santai, insya-Allah. Semua sudah ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rosilawati, alhamdulillah. Ya Encik Mas Tahir Sayoti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah beri kesempatan join Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, selawat tafrijah tadi suara sedih ya? Doa dah.
Suara saya manalah ni sangat Kak Safinah. InsyaAllah nanti saya rakam suara saya sendirilah insyaAllah. Belum kesempatan lagi nak rakam. Nak rakam sebutan huruf pun saya tak tempat sempat lagi nak rakam. Ni Kak Safinah. Sebab ni saya sebenarnya dalam proses untuk rakam sebutan huruf daripada huruf Hamzah tu sampailah huruf Ya. Nanti kita akan jadikan dia dalam satu pendrive. Jadi insyaAllah tuan-tuan, okay? Kalau ada pendrive tu pun kita akan tengok macam mana. Kemudian kita orang kata jual sambil beramal lah, senang kata. Pendrive tu orang kata yalah harga pendrive pun dah berapa kan sebiji. Tengoklah macam mana nanti tuan-tuan. Agak-agak ianya berbaloi, kita jual lah. Kalau agak-agak macam tak baloi tak apalah tuan-tuan, kita buatlah live macam ni agar so orang kata masing-masing tak ada rasa keberatan ke apa dan sebagainya kan. InsyaAllah. Baik puan Sembilan Mil, alhamdulillah syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat juga join Saiman Tajud. Alhamdulillah. Puan Zarina Ismail, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonda Eton, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes Infak, terima kasih puan Kemi. Baik, puan Noliati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, makan nasi kenyang-kenyang dulu Ustaz. Okey. Kalau kata makan kalau saya makan kenyang-kenyang ni alamat ni tak dan lah segmen tajwid ni. Elak-elak tak sampai. Baik puan Fairuz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Cikgu Salma dan sharing, puan Roslawati dan sharing, terima kasih. Baik, alhamdulillah ingatkan bonda tidur. Cik dah hampir terlelap tadi. Petang-petang ni hilangkan ngantuk. Potong nenah kupang anggur perah limau kasih 1000 madu. Sedap lah kawan-kawan. Telio. Baik, alhamdulillah puan Siti Zawiyah Razwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sentiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak faham ustaz cakap Jawa, saya pun tak faham sangat pun, tapi sikit-sikit tu boleh lah. Wes mangan waras. Kan itu je lah. Wes mangan wes. Pemangan nuru gitu aja. Itu je lah yang saya tahu tuan-tuan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz akan diberi kefahaman insya-Allah. Pandai Ustaz cakap Jawa. Jom ngetewi. Abang Fendi nantilah Ustaz. Nantilah Abang Fendi. Tenang-tenang nanti kita ngeteh lah. Ni tengah nak fokus nak settle lagi satu-satu dulu ni. Insya-Allah nanti senang-senang kita ngeteh. Lawak Ustaz speaking Jawa hari ni saya. Jangan suruh saya cakap Jawa. Habis nanti. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zalik Nisa. Sempat ni mula ya baru nak mula. Baik tuan-tuan sedang penonton dan mulakan Allah petang ini tuan-tuan, sebelum kita nak mulakan segmen Sembang Tajwid ini, sama-sama kita mulakan ia dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat pada petang ini, apa yang saya cuba sampaikan, apa yang saya cuba kongsikan pada petang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesabaran, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefasihan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ketenangan, agar kita dapat memahami, agar kita dapat menerima, agar kita dapat mentelaah dengan baik, insyaallah tuan-tuan pada petang ini. Baik, ala hadhihi niyyah wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli hajatina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah. Baik, ada yang kata suara saya tak dengar ke apa tadi. Sekarang okey tak? Sekarang okey. Yang kalau saya tengok meter kat sini bergerak-gerak meternya. Sekarang okey tak suara saya? Dapat didengarkan tak? Baik, Ayah Cu Salim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap khabar sihat petang-petang hari. Macam mana keadaan kakinya? Dah okey ke belum? Jangan lupa buat fisioterapi. Kita sama je Ayah Cu Salim. Saya operate di lutut. Ayah Cu Salim operate di buku lali. Jadi orang kata kenalah jaga berat badan. Okey, baik, alhamdulillah Puan Zali Isak kata okey. Alright, baik. Tuan-tuan sedang menonton dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Petang ni kita akan bahaskan perbahasan, kita akan kongsikan tuan-tuan, okey, huruf-huruf hijaiyah. Kenapa saya ambil satu-satu ni tuan-tuan? Kenapa saya tak rangkum sekali? Tak. Sebab saya kalau boleh tuan-tuan nak
ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan puan muslimin muslimat, faham setiap huruf ni. Kalau contoh saya ambil, okey, sifat syiddah dalamnya ada huruf sekian, 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 sekian. Banyak sangat kan? Tapi ini saya cuba separatekan dia, saya cuba asingkan dia, betul tak separate? Saya separate, betul lah ayah tu. Kalau salah mohon ayah tu tegur saya. Saya memang hembus saja ni bahasa Inggeris ni kan. Asal bunyi. Okey. Adalah bahasa Jawa pun asal bunyi, bahasa Inggeris pun asal bunyi. Tak sudah jadi dia. Okey. Jadi saya cuba nak separate kan setiap huruf ni, alif, ba, ta, tha, jim, ha sampailah ya tuan-tuan. So petang ni tuan-tuan. Okey, petang ni kita akan bahaskan di manakah kekuatan Laksmana Hang Tuah. Kerisnya kah? Di tenaganya kah? Itu dia. Lalu Piramli pun jawab apa tuan-tuan? Kekuatan Laksmana bukanlah terletak. Kekuatan Laksmana Hang Tuah bukanlah terletak di kerisnya maupun di tenaganya. Tetapi kekuatan Laksmana Hang Tuah terletak pada huruf ta, tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, petang ni F5. Petang ni tuan-tuan, kita akan bahaskan huruf apa tuan-tuan? Kita akan bahaskan huruf ta. Ta, waw, alif, ha, tuah. Okey. Nampak tak tuan-tuan tulisan saya ni? Kurang besar ke kurang tebal? Okey. Nak yang mana? Yang ini ke apa? Yang ini jelas tak? Tak. Tulisan saya yang mana? Yang atas ke yang bawah jelas? Kalau yang bawah jelas, tulis yang nombor 2 lah. Yang mana satu jelas tulisan ni? 1, nombor 2. Kalau kata nombor 1 jelas, tulis nombor 1. Kalau nombor 2 jelas, tulis nombor 2. Suara alhamdulillah jelas. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nik Rubiah, selamat petang. Puan Zainal Asir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga. Baik, Puan Zainal Asir. Puan Rosmala Dewi Yahya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Kulim Kedah suara okey Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nombor? Baik, jelas ya nombor 2. Baik, terima kasih. Tuan-tuan puan sedang penonton yang dimulakan Allah. Nombor 2. Baik, petang ni tuan-tuan puan kita akan bahas huruf ni tuan-tuan, kita akan bahas huruf ta. Okey, kita akan bahas huruf ta. Huruf ta. Baik, Pak Rozi Azri. Alright, semua jelas nombor 2. Baik tuan-tuan puan. Huruf ta, apa yang ada dekat huruf ta ni tuan-tuan puan? Okey, pertama kita tengok makhraj huruf ta. Makhraj huruf ta dekat mana tuan-tuan puan? Makhraj huruf ta, ta. Hujung lidah. Okey. Makhraj huruf ta, hujung lidah. Dan mana ni tuan-puan? Dia ada 2 ni. Dia masih ada hujung lidah masih bercantum. Masih bercantum. Dan gusi sebelah atas. Okey, dan gusi atas. Ta. Ni makhraj dia. Okey, ni makhraj huruf ta. Kita ambil dulu makhraj dia. Hujung lidah dan gusi atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azura Wahab. Maaf, baru sudah makan mi Bandung Ustaz. Masing-masing mi Bandung, masing-masing dengan pelamnya, masing-masing dengan anggurnya, masing-masing dengan apa pun macam-macam. Kan alhamdulillah kita dapat menikmati makanan-makanan itu dengan penuh kenikmatan. Nikmat apa yang engkau ingin dustakan? Allah dah beri dah macam-macam nikmat dah. Kan? Nikmat apa yang engkau ingin dustakan? Kan alhamdulillah. Okey, baik. Huruf ta petang ni. Hujung lidah dan juga gigi dan juga gusi sebelah atas, iaitu huruf ta. Ta. Okey, huruf ta tuan-tuan. Ingat tuan-tuan huruf ta petang ni satu huruf je, huruf ta. Baik, tuan-tuan puan. Okey. Ada kitab tulis pangkal gigi kacip sebelah atas. Ada mana-mana. Dia semua tu sama tuan-tuan. Hujung lidah dan gusi atas, hujung lidah dengan pangkal gigi kacip sama je tuan-tuan. Okey, hujung lidah belakang gigi kacip sama je. Tuan-tuan, tak kisah mana-mana, kok mana pun sama tuan-tuan. Okey. So insya-Allah. Sebab tempat dia dekat situ. Dia kalau kata hujung lidah je, hujung lidah tu nak sentuh kat mana? Dia masih ada satu elemen lagi yang menyebabkan di situlah tempat dia. Ta. Tuan-tuan puan. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan puan. Kita terus pergi kepada dia punya. Okey, kita tulis balik huruf ta. Baik. Huruf ta. Dia ada 2 tuan-tuan puan. Ta. Satu ta maftuhah, yang ini dipanggil ta maftuhah.
Okey, maftuhah. Ta yang terbuka. Maftuhah ni ta yang terbuka ni, ta yang terbuka. Satu lagi dipanggil ta marbutah. Marbutah. Okey, ta marbutah, iaitu ta yang bulat ni. Okey, ta maftuhah, ta marbutah. Tuan-tuan. Okey, jangan terkeliru. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Nur bin Uthman. Baik, alhamdulillah. Ini betul live ke atau saya mimpi? Betul lah ni. Sahabat-sahabat saya makan tengah hari ke? Ini betul. Okey, insya-Allah. Setakat ni harap-harap orang kata jarang terlena dalam live petang ni. Okey. Okey, di belakang gigi kacip atas gimana sama je tuan-tuan. Okey, baik. Perbezaan ta maftuhah dengan ta marbutah. Okey, ta maftuhah ni ta terbuka, ta marbutah ni ta yang bulat, tuan-tuan. Ta yang bulat ni. Okey, ini ta marbutah, ini ta maftuhah yang atas. Baik, tuan-tuan, apa perbezaan di antara ta maftuhah dengan ta marbutah? Dari segi sudut sifat sama. Okey, dari segi sudut sifat sama. Tetapi dari segi sudut sifat sama, tetapi huruf ta ni kalau dia waqaf. Okey. Kalau dia waqaf, tuan-tuan. Kalau dia waqaf. Okey. Kalau dia waqaf, dia akan bertukar jadi huruf ha. Okey. Ta marbutah, kalau dia waqaf, dia akan jadi huruf ha. Macam ni, ta marbutah. Okey, dia akan tukar jadi huruf ha. Tapi kalau ta maftuhah dia waqaf, okey, dia tak jadi huruf ha. Tu dia. Dari segi sudut sifat sama. Sifat, 5 sifat sama untuk ta maftuhah dan 3 ta marbutah ni sama. Sama je. Dia masih lagi dalam lingkungan huruf ta. Cuma perbezaannya adalah penulisan yang pertama. Ta yang ini terbuka sebab tu namanya ta maftuhah. Kemudian ta ni bulat namanya ta marbutah. Baik? Okey, baik. Dari segi sudut bila mana kita dalam bacaan waqaf. Bila mana baris atas, baris bawah, baris depan sama je. Ta titu sama je. Okey, sifat dia pun sama. Cumanya bila mana waqaf. Bagi ta marbutah, bila dia waqaf, dia akan tukar jadi huruf ha. Ni, ta marbutah ni, bila dia waqaf, dia akan jadi ha. Ha yang bulat tu. And gitu. Alright? Tetapi sekiranya ta maftuhah waqaf, dia tak jadi huruf ha. Tuan-tuan, dia tak jadi huruf ha. Dia tak jadi pun. Dia tak jadi huruf ha ni. Dia tak jadi huruf ha. Okey. Yang kita nak bahaskan hari ni adalah huruf ta maftuhah. Ta yang terbuka. Ini kita punya perbincangan kita, ta maftuhah. Okey, ta maftuhah. Baik, tuan-tuan. Jelas? Tuan-tuan sedang penonton, ayah-ayah, ibu-ibu, jelas? Okey, sekiranya jelas, alhamdulillah. Sekiranya tak jelas, saya akan bagi lagi penjelasan. Tapi harapnya jelaslah sebab dia tu basic. Kita kenal dulu makhrajnya dekat mana. Okey, baik tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 36, 37, 40 mata yang mandang. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Okey. Ta maftuhah. Baik. Sifat dia. Okey, sifat dia yang pertama. Sifat dia yang pertama iaitu hams. Hams. Okey. Okey, ini sifat. Ni kita pergi pada sifat ta. Okey, sifat ta. Tadi makhraj, perbezaan ta maftuhah dengan ta tertutup. Boleh tak ta marbutah dipanggil ta terkatup atau ta tertutup, ustaz? Boleh je kalau nak bagi orang faham, ustazah. Ta ni ta tertutup, ta ni ta terbuka. Ta ni malu. Ta ni dia kurang malu sikit. Pun boleh. Ikut dan manalah. Ustazah Azura Wahab. Okey, ikut dan mana? Rasa-rasanya kalau nak menyampaikan ke orang, kan ikut dan ikut rasa selesa mana nak bagi, nak kata ta tertutup ke ta terkatup ke,
ta yang pintu hatinya tertutup ke, kan, yang ta pintu hatinya terbuka ke, okay? Tak kisah kok mana pun, cuma dari segi sudut pelaksanaannya tu sama je. Dari segi sudut pelaksanaannya berbeza lah. Okay? Ta maftuhah bila waqaf tak jadi huruf ha. Ta marbutah bila waqaf dia jadi huruf ha. Dia takkan jadi tak sebutan ta maftuhah. Okay, boleh tak ta marbutah dipanggil ta tertutup? Boleh, tak ada masalah. Ikut pada kesesuaian penyampaian lah. Kalau kata orang tu tak faham lagi ta marbutah tu apa, ta maftuhah tu apa, bagi tahu. Ta maftuhah ta terbuka, ta marbutah ta tertutup, ta terkatup. Tak kisah kok mana, sebab kadang-kadang orang tak faham ta marbutah, butah benda ta marbutah ni. Pintu hati. Tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Halimah Ali, Puan Nurisa Abdul Talib. Alhamdulillah. Terima kasih share. Ya ibu-ibu yang share live ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey, baik. Sifat yang pertama huruf ta. Ta ni dia ada 5 sifat je. Okey, dia ada 5 sifat dia. 5 saja sifat dia. Okey, saya tulis sini. 5 saja sifat dia. Baik, yang pertama hams. Yang kedua, kita bahas satu-satu tau ni. Okey, yang kedua syiddah. Okey, syiddah. Syiddah. Allah. Okeylah. Okey, saya tulis bumi lah. Saya tolong tulis bumi lah. Okey, baik. Bagi saya padam dulu. Okey. Bagi saya padam dulu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Wahidah Abdullah, selamat petang. Okey. 5 sifat. Sifat apa? Sifat huruf ta. Wah. Okey, baik. 5 sifat huruf ta. Yang pertama, hams. Okey, hams. Baik. Ni yang pertama. Yang kedua, dia sama tak dengan ta marbutah? Sama je. Okey, sama je. Cuma kita nak bahaskan hari ni ta yang terbuka ni lah. Ta yang terbuka ni. Sebab menjadi satu macam gawang ngeri. Kan? Sebab ini ta ni tuan-tuan puan, kalau saya bahasakan ta yang terbuka hatinya. Kalau ta marbutah tu ta yang tertutup hatinya. Sebab itu bila lafazkan huruf ta marbutah tu, tuan-tuan puan kalau mengeluh macam mana? Mengeluh. Ta marbutah kalau mati macam mana? Tertutuplah pintu hati. Okey. Nasiblah korang. Nasiblah ayah-ayah ibu-ibu dapat saya ni, belajar dengan saya ni kan. Okey. Baik, yang kedua syiddah. Macam-macam kan dibaginya. Okey. Ta marbutah. Dan ta yang tertutup pintu hatinya. Bila kita mengeluh, bila kita dapat satu perkara macam tu, macam contohlah dulu cinta ditolak. Kan? Pintu hatinya tertutup. So bila dia matikan huruf ta marbutah, kan? Okey, baik. Yang pertama hams, yang kedua syiddah. Cukup sekadar itu sahaja. Jangan bermain dengan hati, jangan bermain dengan perasaan. Ia boleh mendatangkan kemudaratan. Baik, yang ketiga tuan-tuan puan, istifal. Okey, istifal. Yang keempat, saya ni banyak main tuan-tuan puan kan. Banyak main. Yang keempat, infitah. Infitah. Tuan-tuan puan. Okey, yang kelima dan yang terakhir bagi huruf ta, ismat. Baik. Ini 5 sifat. Okey. Kisah silam jangan diulang ustaz. Sedih je dikenang-kenang. Tak ada saja. Tak, kita nak relate yang benda ni. Betul saya kata tuan-tuan puan. Ta maftuhah, ta pintu hatinya terbuka. Ta marbutah, ta pintu hatinya tertutup. Di saat ketika mana dia ta ini waqaf, ta ini masih lagi memberikan senyuman. Tetapi ta marbutah di saat dia waqaf, ia tidak memberikan senyuman. Begitu tuan-tuan puan. Tu dia. Hai bermadah elah pula ustaz ni kata betul hari. Elah hujan-hujan ni kan. Hujan-hujan ni, ada tempat dah hujan, saya kat sini Senai baru nak hujan. Kan.
Okey, 5 huruf. Terima kasih Ustazah Azura Wahab. 5 huruf ta. 5 huruf ta. 5 sifat huruf ta. Pertama hams, kedua syiddah, istifal, infitah, ismat. Baik. Ismat. Ismat ni apa? Dia ismat ni dia senang kata ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin muslimat. Ismat ni ismat. Ismat ni dia adalah orang kata sebutan yang sukar untuk dilafazkan. Sukar untuk dilafazkan. Dia tak macam huruf ba, huruf mim, huruf nun. Dia nak lafaz ba, mim, nun. Dia orang kata mudah untuk dilafazkan. Tapi huruf ta ni, okey, dikatakan sukar untuk melafazkannya. Okey, sebab bila mana huruf ta, bila nak sebut huruf ta, dia itu tuan-tuan puan. Okey, dalam masa yang sama dia ada sifat syiddah. Okey, ismat settle. Ismat kita tak nak bahas. Okey, senang kata yang kita nak bahaskan hari ni, yang kita nak berikan fokus pada hari ni tuan-tuan, dalam masa tempoh 1 jam ini, ismat selesai masalah. Okey, ismat ni dia bila mana kita nak sebut huruf tu, okey, dia nak sebut ta tu, dia bukan miltah, dia bukan tah gitu tak. Ada miltah, ada macam tertahan, dia macam ada tersekat. Gitu. Tah dia sama macam huruf hamzah. Begitu. Ta begitu. Tuan-tuan. Ini huruf-huruf yang bersifat ismat lah. Kemudian infitah dan juga istifal ini adalah menunjukkan bahawa huruf ta ini tipis. Okey? Huruf ta ini tipis. Huruf ta ni bukan huruf ta yang tebal. Tiada. Dia tak berlaku gitu, dia tak bunyi ta tu, dia tak bunyi tebal, dia bunyi tipis saja huruf ta. Ta yang mana kita seringai. Ta. Baik. Infitah, istifal. Okey, infitah ni dia merendah. Orang kata bila mana saat infitah ni, bila saat kita sebut huruf ni ta, terbuka rongga mulut kita tu. Ta. Ya betul. Ismat ni seolah-olah macam gagap lah. Ismat ni dia seolah-olah macam dia gagap. Dia gagap dia. Sebab tu dinamakan ismat. Dia sukar. Tapi tidaklah sukar seperti mana kalau kata kita kata okey, bukan senang kata macam kata dia tersekat gitu, tidak. Tu dah Puan Hasbah Fauzi kata apa, nak senang ingat ismat tu kena apa ni, kena smart. Susah nak bersiap, so susah nak sebut huruf tu. Bagus, baik idea. Smart ialah orang smart. Orang yang smart ni dia siap berdandang lama kan. Orang yang smart ni kan, yang orang kata pergi mana-mana walaupun nak pergi kedai depan, rambut ni mesti nak berminyak kan, baju ni nak tie in masuk dalam, tali pinggangnya buckle tu nak center. Orang smart kan, nak pergi kedai depan nak beli bawang 5 biji tapi dia bersiap tu kan, dia bersiap tu seolah-olah macam nak pergi mana. Okay, right, terima kasih Puan Hasbah Fauzi. Nice idea tu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Right, baik. Ismat seolah-olah gagap. Baik, alhamdulillah. Baik, istifal merendah lidah. Okey, nipis kena seringai. Ni dia. Dia ada kena mengena lah ni. Nombor 3 dengan nombor 4 yang ada kena mengena. Okey, baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bahaskan kat sini hams dan juga syiddah. Dua sifat ni. Okey. Hams dan syiddah. Okey, baik. Yang pertama hams maksudnya apa? Ini kalau dah hari-hari ni 28 pertemuan ni, insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan, muslimin-muslimat akan ingat sifat ni. Sebab hari-hari kita, hari-hari boleh dikatakan, ialah insya-Allah kalau tak ada apa melintang, insya-Allah setiap petang kita akan bersiaran. Sekiranya tidak ada dentuman buruh yang berdentang-dentum di langit tu, yang kata tidak ada buruh yang terlalu kuat, maka insya-Allah kita akan bersiaran. Tetapi kalau buruh berdentang-dentum agak kuat apa semua dan sebagainya, kita tidak bersiaran lah. Okey, tapi itulah kalau hari-hari hams, syiddah, istifal, infitah, istifal, ismat, idlah. Hari-hari sebut benda ni, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, insya-Allah boleh ingat. Sebab tu saya fokuskan benda ni, sebab benda ni adalah perkara paling asas sekali. Makhraj sifat perkara yang paling asas untuk memandu ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat menyebut huruf ini dengan baik.
Hukum tajwid yang lain, nun sakinah, mim sakinah, segala-gala macam hukum tajwid yang lain, hamzah wasal ke idgham syamsi, idhar qamari, itu akan datang kemudian setelah mana setelah mana apa? Setelah mana menguasai akan keseluruhan sebutan-sebutan dengan sifat-sifat ni. Dia akan jadi cantik. Okey, betul. Puan Asma Ali Nafiah, betul. Ya Ustaz, guru dan kilap menakutkan, betul. Tambah-tambah lagi saya menggunakan alat teknologi ni, risau tuan-tuan puan, sebab guna current kan, kita risau. Mudah-mudahan dihindarkanlah, dihindarkan tuan-tuan puan. Okey. Nak dapatkannya susah kan. Alhamdulillah bila dah dapat ni kita manfaatkan dia supaya apa, pahala tu sentiasa mengalir. Baik, hams ni apa? Hams ni nafas. Nafas terlepas. Ada setengah kitab tulis udara. Tapi nak bagi mudah faham, nafas. Nafas terlepas. Baik, terlepas. Syiddah, suara. Suara tertahan. Guana ni sini lepas, sini tahan. Guana ni sini lepas, sini tahan. Baik, tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dekat mana kita nak gunakan yang terlepas, dekat mana yang kita nak gunakan yang tertahan ni? Tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Kita maintain yang 44, 45 kan? Paling kuat pun paling tidak pun pernah jejak juga 60, alhamdulillah. Okey. Baik. Dekat mana kita nak gunakan ni? Okey, hams dan juga syiddah. Okey. Sungguh pun huruf ta, okey, huruf ta dia ada nafas yang terlepas. Maknanya nafas yang terlepas ni begini tuan-tuan. Okey, nafas yang terlepas ni begini. Bila mana kita nak sebut huruf ta, okey, ta, kita ambil tapak tangan kita, letak dekat mulut kita, kemudian kita lafazkan huruf ta. Kita akan rasa angin tu. Okey, kita akan rasa angin tu. Tuan-tuan puan ayah ibu-ibu. Sebab tu dia namakan nafas yang terlepas. Ta. Okey. Ini nak bahas tentang nafas yang dikatakan nafas terlepas, sifat hams. Okey, yang dinamakan syiddah. Okey, syiddah, suara yang tertahan. Suara yang tertahan ini adalah bila mana kita nak sebut huruf ta, sebelum huruf itu keluar, suara kita tadi tertahan dek kerana sifat ismat tadi. Dek kerana sifat ismat tadi tu. Dia tergagap-gagap tu. So bila mana nak lepaskan, dia tak boleh jadi ta. Di maknanya bila kita nak sebut huruf ta yang ada sifat syiddah ni, sebab tu ke dalam kitab tajwid dia ada tulis, kadang-kadang ada mention berhati-hati ketika mana menyebut huruf ta dan juga huruf kaf kerana ianya bersyiddah. Dan huruf dan sifat syiddah ini lebih ketara lagi bila mana huruf ta ini mati. Hams, ta, ti, tu, kita boleh rasa udara, kita boleh rasa nafas kita itu di tapak tangan kita sendiri. Kita boleh rasa ta, ti, tu, kita boleh rasa. Okey, baik. Masa menyebut pun kita boleh nampak suara kita ada tertahan. Min tahtiha, suara kita itu tertahan. Kita boleh nampak sebenarnya. Cuma sifat syiddah ini akan lebih terserlah, akan lebih nampak bila mana huruf ta ini mati. Bila mana huruf ta ini mati ni, simbol mati ni saya letakkan warna merah ni. Bila ta ini mati. Okey, kita letakkan. Okey, sekejap saya patah balik. Okey. Tak kat bawah dia. Ta ini mati. Ni. Syiddah ini akan nampak lebih ketaranya bila mana ta ini mati. Sebab apa? Bila ta ini mati, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila mana ta ini mati, ta, hujung lidah akan berada pada gusi sebelah atas. Belakang gigi kacip atas, pangkal gigi kacip pun boleh pakai sebab di situlah kedudukan dia. Ta, letak, lepas. Ta, letak, lepas. Ta,
tuan-tuan. Itu huruf ta yang disertakan dengan angin dan hurufnya merendah lidah tipis. Kita sebut ta, tak, tuan-tuan. Kecuali huruf ta itu sombong. Okey, tapi tak masuk i. Tak masuk i. Sabar. Pasal satu huruf ta. Baik, huruf ta. Bila mana dia mati? Letakkan huruf hamzah. Bariskan dia di atas. Sekejap, tak lawa pula dia. Okey, letakkan huruf hamzah. Bariskan di atas. Bunyikan huruf ta. Matikan huruf ta. At. Itu tuan-tuan. Hamasnya, syifatnya pun ada. Dia akan berjalan together. Dia akan berjalan together. Kita tak matikan huruf ta dengan at. 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 Yang ini hanya hamnya saja. Tetapi syiddahnya di mana? Syiddahnya di mana sekiranya kalau kita sebut huruf ta? Kita matikan huruf ta. At. At. Dulu saya membacanya dengan bacaan tersebut. Dulu, tuan-tuan, dulu. Sebelum saya bertalaki dengan guru-guru yang lain apa semua dan sebagainya, memang saya matikan huruf ta. At. Sejujurnya, saya pernah buat. Saya pernah buat. Tetapi bila mana saya bertalaki, saya memahamkan akan sifat-sifatnya, dan alhamdulillah, saya diberi teguran, diberikan peringatan agar tidak melakukan sebutan tersebut. Dan huruf ta bila dia mati, sebutannya adalah seperti macam bunyi detik jam analog. Detik jam analog. Dia bunyi. Di situ akan ada hams. Di situ akan ada syiddah. Tuan-tuan, ayah ibu. Ya, Cikgu Najib Ilham. Ustaz, lidah macam melekat je. Hujung lidah. Hujung lidah duduknya dekat gusi belakang gigi kacip sebelah atas. Dekat gusi tu, gusi gigi kacip tu. Dekat gusi atas tu. Dekat situ. Tak. Di situ hujung lidah mesti diletakkan. Sebab di situlah tempat keluarnya huruf ta. Baik. Mati huruf ta. At. 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 Begitu. Matinya huruf ta. Jangan kita matikan huruf ta. At. At. Itu kurang tepat, tuan-tuan puan muslim muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jumpalah kok mana pun dekat ayat-ayat Al-Quran yang kita lihat, kita baca, kadang-kadang ada orang bunyinya macam ini, tuan-tuan puan. Contoh kita ambil suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, dia nampak macam sedap. Tuan-tuan. An'amta 'alaihim, tetapi dari segi sudut kesempurnaan sifatnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Sebab kenapa tidak sempurna? Kerana syiddahnya itu tidak ada. Dia jalan seiring ni. Hamzah juga syiddah dengan sifat-sifat yang lain, istifal, infitah, ismat tu tadi, dia jalan seiring huruf tak. Bergerak semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamz dapat, syiddah dapat, istifal dapat, infitah dapat, ismat pun dah dapat. Betul apa? Bila mana dia mati? Jap saja ayat. Tak jumpa pula. Tak jumpa pula dia punya ayat ni. Tadi dah ada dah. Senang kata ni lah. Kita matikan je lah huruf hamzah tu. Okey, kita matikan huruf apa? Kita mati huruf hamzah. Kita matikan huruf ta, kita letakkan hamzah tu pada atas, hamzah tu pada depan. At. Hamz dapat, syiddah dapat, istifal dapat, infitah dapat, ismat dah dapat. Lima sifat huruf ta tadi. 5 sifat dia. Kita dah sebut dah tadi kan? 5 sifat huruf ta ni semua dapat. Tuan-tuan, kalau kata at, syiddah tak ada, gugur syiddah ni. Syiddah ni gugur kalau kita sebut yang macam tadi. At. Tabbat yada, nampak tak?
Tabbat yada. Tabbat yada. Terima kasih. Ayah Cu Salim, Puan Dinasa, terima kasih. Tadi dah teringat dah. Dia tak mari, dia tak masuk. Okey, baik, terima kasih. Dalam surah Al-Masad, ayat yang pertama, tabbat yada. Hams dapat tak? Tabbat. Hams dapat. Syiddah dapat tak? Dapat. Sebab apa? Ada unsur tertahan suara. Ada unsur ismat tak? Ada di situ. Ada unsur istifham tak? Ada di situ. Ada unsur infitah tak? Ada di situ. Maka kelima-lima sifat itu berjalan. Surah At-Takwir. Baik. Surah At-Takwir ke ayat-ayat ujung-ujung tu kan. Banyak tu. Surah At-Takwir tu. Boleh buka surah At-Takwir. Okey. Alright, sambil-sambil tu kita lihat contoh lah. Okey, kita lihat contoh. Sekejap. Okey. Tak nak yang sini. Tak yang ni. Okey, kita lihat contoh. Dah halang-halang tu kan, kita lihat contoh. Okey, sekejap. 585. Okey. Surah At-Takwir. Banyak ni, banyak. Tu dia. Okey. Kita tengok sini. Kita besarkan 270. Baik, dah besarkan dia. Kita tukar paparan. Ni dia. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimah-muslimat. Banyak ni. Banyak sebenarnya. Okey, banyak sebenarnya. Okey. Kita jumpa ni. Okey. Idza syamsu kuwirat. Mana gambar saya? Tak ada. Unjuk. Wa idzan nujumun kadarat. Nampak tak? Banyak ni. Wa idzal jibalu suyirat. Ni semua ni huruf ta yang mati ni. Surah Al-Masad lengkap, At-Takwir, tabbat yada. Tapi yang paling banyak sekali huruf ta yang mati dekat surah At-Takwir. Surah At-Takwir lagi surah apa lagi? Yang banyak huruf ta yang mati. Okey? Tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Okey, surah At-Takwir. Lagi surah apa lagi? Yang banyak huruf ta mati dekat belakang. Tapi paling banyak surah At-Takwir lah. Surah Infitar. Surah Infitar pun ada juga, tapi tak banyak. Okey, dia tak sebanyak macam surah At-Takwir. Surah Insyiqaq pun ada juga. Okey. Jadi begitu. Bila matinya huruf ta, and idza syamsu kuwirat. Dengar tak tuan-tuan puan? Saya yang mati dekat belakang. Lagi sekali saya ulang. Idza syamsu kuwirat. Kalau dengar, sila nyatakan dengar. Kalau tak dengar, saya tarik mikrofon ni rapat kat mulut saya. Mikrofon saya ni fleksibel, dia boleh tarik. Okey. Dengar ataupun tidak, sebutan ta saya itu meraihkan kelima-lima sifat dia. Tuan-tuan. Tapi kalau kita baca idza syamsu kuwirat, syiddah hilang. Hilang. Okey, baik, alhamdulillah dengar. Okey. Kemudian ayat yang kedua. Wa idzan nujumun kadarat. Kadarat. Gitu. Baik, alhamdulillah dengar. Puan Rosmala dengar, Puan itu dengar, Puan Rahimah Uthman dengar. Wa idzal jibalu suyirat. Tu dia. Huruf ta. Dulu saya tak baca gitu. Dulu memang je itu. Sampai guru saya punya gitu. Guru saya. Kan. Aduh, mata kena letak patah mancih ni Puan Nur Muhammad. Okey. Cuba dengar lagu Hindustan. Okey. Tak boleh, lagu Hindustan tak boleh. Karya lagu seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Cuba tengok bagaimana dia menyebut sebutan perkataan ta tu.
Baik ajar Cik Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lah Ustaz, saya membaca macam tu dulu. Ya betul, saya dulu baca macam tu. Saya tak nak ambil orang lain, saya ambil diri saya sendiri. Dulu saya baca huruf ta macam tu. Kan, saya baca huruf ta tu. Kan, wa idzan nujumun kadarat. Saya baca macam tu tuan-tuan dulu. Dulu saya baca macam tu. Kan, setelah mana diperdengarkan apa semua. Okey, diperdengarkan, diperbetulkan satu persatu oleh guru-guru saya apa semua dan sebagainya, alhamdulillah. Okey, saya dapat betulkan balik. Itu je. So huruf ta ni dia ada angin, tapi angin dia sikit je. Angin dia tu sikit. Dia bukan angin yang berlebih-lebihan. Dalam buku makhraj dan juga sifat yang saya dalam pemekasan makhraj dan juga sifat yang saya karang, okey, yang insya-Allah saya masih lagi nunggukan confirmation daripada pihak percetakan. Daripada pihak percetakan dulu, tengok macam mana apa semua dan sebagainya. Okay, dan insya-Allah kalau tak ada parangan lentang mungkin esok lusa. Kalau tak dapat lagi perkhabaran mungkin esok kot saya dapat, nanti saya follow up balik. Insya-Allah saya akan buat percetakan tu. Okey, baik. So, saya ada tulis dekat dalam tu. Saya tak ingat. Tak datang pula idea. Okay, saya tak ingat. Tak keluar pula idea dia. Tadi dah ada dah idea macam-macam idea dah. Tapi silap saya tak tulis idea tu. Okay, so bila mana huruf ta mati, okey, ta yang mati ni, kita dalam buku sifat makhraj tu saya tulis jangan menyebut huruf ta. Okey, jangan menyebut huruf ta. Jangan sebut huruf ta dengan angin yang berlebih-lebihan. Saya tulis kat situ. Saya mentionkan kat situ. Sebab apa? Kadang-kadang bunyi ada yang baca berlebih-lebihan dengan angin. So bila kita berlebih-lebihan tadi, maknanya hams tu ada. Tapi syiddah tu kita gugurkan. Saya tak langsung. Dan idza syamsu kuwirat. Macam Puan Zura, Ustazah Zura kata apa? Dulu pun saya baca macam tu juga Ustaz. Tapi sejak saya ikut bengkel tajwid bersama dengan Ustaz Haji Sarbini Bertalaki, baru saya faham huruf ta tak perlu angin banyak. Ya, betul. Sebab itulah bergunanya, pentingnya kita bertalaki. Membaca Al-Quran ni dia kena talaki. Dia tak boleh dengar sahala je, tak boleh. Dia mesti kena dengar, mesti kita memperdengarkan bacaan. Guru persembahkan, bacakan bacaan kepada kita, kemudian kita pula mempersembahkan bacaan kepada guru. Supaya ada dia punya two-way communication. Dia tak boleh sahala saja. Sebab tu dalam segmen tahsin qiraah, tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang saya bawakan satu segmen tahsin qiraah, dan di akhirnya itu sebelum kita berpisah, kita buka talian hotline. Untuk apa? Untuk tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu memperdengarkan pula bacaan. Orang kata, tak apa, yang mana ada kesempatan, telefon, tidak menjadi masalah. Tidak ada paksaan. Ustaz, macam mana cara nak beli buku tu Ustaz? Wak bertenang dulu Puan Cikgu Salma. Wak bertenang dulu. Saya sekadar war-warkan sahaja. Okey, saya sedang tunggu orang kata pemakluman daripada pihak percetakan. Okey, so untuk confirmkan dulu bila apa semua dan sebagainya, insya-Allah saya akan esok ataupun lusa lah. Paling-paling tidak pun lusa kot. Okay, lusa insya-Allah saya akan ke pusat percetakan dan saya akan tengok kualiti kertas, saya akan tengok kualiti cover buku tu apa semua dan sebagainya. Barulah saya akan endorse untuk mereka buat percetakan insya-Allah. Dan bila dah siap apa semua dan sebagainya, okey, kita akan laksanakan bengkel pemakasaan makhraj dan juga sifat secara atas talian. Okey, saya akan laksanakan okey, bengkel pemakasaan makhraj dan juga sifat atas talian, yuran penyertaan 100, siap buku tu nanti saya akan post kepada tuan-tuan puan. Perlu bagi alamatnya kat sini. Buku tu saya akan post. 100 tu termasuklah kata kos postage, kos buku, upah penat saya sikit, dah tuan-tuan puan, cukup. Walaupun orang lain dah jejak 200 dah. Saya ada tanya baru-baru ni kan, bengkel makhraj sifat semuanya jejak 200. Tapi tak apa, saya maintainkan dengan 100 tu, insya-Allah mudah-mudahan orang kata ada keberkatannya di situ tuan-tuan puan. Okey, dah cukuplah pada saya. Okey, insya-Allah Puan Cikgu Salma, insya-Allah. Yang mana nak beli bukunya pun boleh, tak ada masalah. Yang mana mengikuti bengkel 100, siap buku, siap kita hantar depan rumah. Begitu, settle masalah. Nanti masa bengkel nanti pakai buku tu, kita akan buat latihan, kita akan gunakan buku tu 100%. Okey? Baik, dan buku tu nanti akan menjadi rujukan untuk makhraj dan juga sifat saja. Dia tak ada cerita lain dalam tu. Memang khususnya makhraj dan juga sifat sahaja.
Okey. Alright, baik tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslim muslimat yang dimuliakan Allah. Setakat ini tuan-tuan puan. Okey, setakat ini bagaimana pemahaman tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah berkenaan dengan huruf ta yang mati sebelum kita akhiri segmen kita pada petang ini tuan-tuan puan. Dah cukup. Okey. Bagaimana pemahaman ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan puan, muslim muslimat 41 mata yang manang. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Okey, kerana memberikan izinan kepada yang hadir pada hari ini, yang turut bersama pada petang ini, okey, untuk bersama-sama beroleh manfaat. Yang mana dah share, alhamdulillah, terima kasih. Yang mana baru pertama kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, saya ucapkan kepada anda terima kasih kerana sudi bersama, sudi menonton, sudi mendengar, mudah-mudahan beroleh manfaat. Okey, untuk setakat ni bagaimana? Ini saya jelaskan dah ni. Saya jelaskan sejelas-jelas ni. Tak ada yang tersimpan, tak ada yang saya kata business minded ke apa ke, tak ada. Memang terus saya bagi habis. Tak ada simpan-simpan. Okey, tak ada simpan-simpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zalina Idris. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jelas. Faham. Puan Nurisa. Cikgu Najib. Alhamdulillah. Jiran depan rumah. Jiran depan rumah ya, Cikgu Najib. Najib Ilham. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Baik. Puan Jebah Syafutih. Alhamdulillah. Faham Ustaz. Dan perlu latihan. Ya, betul. Perlu latihan. So far boleh mengikutinya Ustaz. Kalau lupa nanti tanya balik. Itu biasa. Tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. Nak buat latihan kat mana? Okey. Tu dia Ustazah Azura sharekan link kelas ni kat grup Al-Quran Lebur. Alhamdulillah, terima kasih. Dan mudah-mudahan beroleh manfaat bersama. InsyaAllah mudah-mudahan beroleh manfaat. Okey, yang nak buat sumbangan infak, buat je, tak ada masalah tuan-tuan puan. Tak perlu dah buat sumbangan tu print screen hantar kat saya, tak payah tuan-tuan puan. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui sahaja, dah cukup. Okey, tak perlu nak print screen hantar kat saya. Tak apa tuan-tuan puan, saya tak minta pun. Sebab apa, sumbangan infak tu kan ikhlas daripada tuan-tuan puan. Kan, tak perlulah macam nak print screen. Kalau macam yuran penyertaan bengkel Perkasa Fatihah ke, bengkel pemakasan makhraj dan juga sifat ke, tu perlulah. Print screen, tunjuk kat saya. Okey, alhamdulillah. Gitu tuan-tuan puan. Okey. Alright, itulah orang kata sebutan huruf ta. Sebutan huruf ta yang saya bagi secara live. Yang saya bagi secara live. Direct terus pada tuan-tuan puan. Nak buat latihan, pergi pada surah At-Takwir tu. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal biharu fujjirat alimat nafsum ma akhdarat. Itu. Baik, Ustaz nak tanya, bila masa kita ni layak bertalaki? Adakah bila Ustaz yang mengajar tu yang mengatakan kita ni layak bertalaki barulah boleh bertalaki? Baik, Puan Fatimah Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rosia Umar, bolehlah slow-slow Ustaz sebab saya baru mengenali tentang sifat ni. Tak apa, pelan-pelan. Nak infak yang Ustaz iklan tadi tu macam mana? Itu kena pergi dekat page Pembinaan Masjid Taman Santek Senai. Yang tu tadi tu. Pembinaan Masjid Taman Santek Senai. Okey, ada. Baik. Tak apa Puan Rosia Umar, tak apa. Mungkin baru pertama kali. InsyaAllah. Okey, saya akan cuba menyantuni dan juga akan cuba berusaha sedaya upaya saya untuk memberikan kefahaman yang lebih kepada tuan-tuan puan, insya-Allah. Okey, tanya siapa yang tahu cara saya, dia tahulah. 10 kali ulang benda yang sama. Okey, insya-Allah, tak apa, pelan-pelan kayu. Okey, pelan-pelan kayu, insya-Allah. Nanti lama-lama nanti boleh faham. Di masa permulaan ni memang dia macam ni apa, tapi bila dah nampak, sebab tu saya sertakan sekali hams tu apa, okey, syiddah tu apa. Okey, macam mana berlakunya hams ni, apa, macam mana dia punya pendekatan, dia ada telapan nafas tu macam mana, suara yang tertahan tu macam mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Safi Halia. Okey, selamat petang juga untuk semuanya. Katanya baik, alhamdulillah, baik Ustaz, insya-Allah. Okey, so kena ambil surah Takwir tu, idza syamsu kuwirat. Tu dia. Angin dekat sini dan juga sifat syiddah dekat sini kita kena kontrol. Kita kena kontrol, kita kena kawal. Sifat ni kita kena kawal. Kalau kita tak kawal, tu yang jadi berlebih-lebihan. Kita kena kawal. Kalau itu dah kita tak kawal lah. Kita tak kawal. Tu tak kawal. Saya tak kawal tu. Ataupun tu kita tak kawal. Kita biarkan dia. So kita kawal dia.
Ya, okey. Okey, ya betul. Di sebelah ni, sebelah ni. Sebelah sini. Tu. Tuan, mana yang nak impak. Okey. Yang nak buat sumbangan impak dan sebagainya. Sebab apa? Setiap sumbangan anda tu semua akan balik ke sini. Semua akan balik ke sini. Kegunaan sini, tuan-tuan. InsyaAllah. Alright, okey. Tuan-tuan ada lagi persoalan? Saya tunggu soalan sebenarnya. Okey, soalan daripada puan mana tadi? Puan Zalina Sisa. Baik, saya nak tanya bila masa kita ni layak bertalaki? Okey, baik. Sama ada ustaz yang nak mengajar tu mengatakan kita ni layak bertalaki baru boleh talaki. Dia macam ni, tuan-tuan. Sedang penonton dan dimulakan Allah. Soal talaki ni dia ada beberapa kategori lah. Okey, dia talaki musyafahah. Talaki ni dia bermusyafahah. Okey, bersama dengan guru berdua. Okey, dia ada talaki tahsin dan juga talaki bersanad. Talaki bersanad ni bacaan kita kena fasih, kena mahir. Talaki bersanad ni. Sebab tu orang yang bertalaki bersanad ni, tuan-tuan puan ayah-ayah ibu-ibu diberikan Allah, tenat dia orang. Tenat. Okey, talaki bersanad ni dia tenat. Dia tenat. Sebab apa? Sebab dia kena ngejar. Dia kena baca tu depan guru dengan bacaan yang lancar, fasih, semahir-mahirnya. Ini talaki yang bersanad lah. Okey. Puan Rozi Arzi WhatsApp dekat nombor bawah 011569453735. Nombor hotline tu WhatsApp je. Nanti kita akan bagi link untuk masuk dalam grup PSA. Kita akan bagi. Nanti ada grup PMS pula, pemakasaan makhraj sifat. Tu dia kan. Kita ambil perkasa, kita nak memperkasakan dia. Puan Rozi Arzi boleh tulis dekat boleh WhatsApp saya dekat link 011 tu 56945735. Ya Allah Akbar Ustaz, saya lupa nak post back in list temporary. Macam ni. Tak apa ke punya teruja nak? Tak apa. Apa ni macam ni terlupa nak post bank in list. Tak apa. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Okey, baik. Maksudnya sifat lazimah sekejap saya jawab yang Puan Zalin dulu. So, talaki bersanad ni dia kena fasih, dia kena mahir, dia kena lancar lah. Memang dia bacaan dia tu agak laju. Baik. Yang kedua, talaki untuk kita memperelokkan, untuk kita memperbetulkan bacaan. Itu pun namanya talaki juga. Itu namanya pun talaki juga. Talaki untuk kita memperkemaskan bacaan, talaki untuk kita memperelokkan bacaan kita, itu pun namanya talaki juga. Tuan-tuan. Cuma nakkan kepastian lah daripada ustaz tu, sama ada Puan Zalin Ishak mungkin nak talaki bersanad apa tu talaki macam mana. Kalau saya yang nak bertalaki dengan saya, silakan. Kalau mana yang berhampiran dengan saya nak bertalaki baca Quran dengan saya, silakan. Saya tak katakan itu sebagai talaki bersanad. Talaki lah. Maknanya baca satu ayat demi satu ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Yang mana salah kita, yang mana kurang betul kita betulkan. Yang mana kurang tepat tu kita betulkan. Yang mana kurang cantik, mana kurang kemas tu kita kemaskan. Gitu. Itu pun nama talaki juga. Itu pun talaki juga. Yang ini pun talaki juga. Talaki tajwid. Kan talaki. Ini talaki juga. Jadi begitulah Puan Zalin Nisa, bila mana kita nak bertalaki ni sebenarnya bergantung kepada tenaga pengajar tu. Kalau dia sabar, boleh lah. Kan? Orang yang buat kelas talaki ni dia kena bersabar. Dia kena banyak-banyak sabar. Sebab ada orang yang akan datang depan dia, bacaan ni mengangkat-angkat, tegak-gagap. Bacaan ni tegak-gagap. So dia kena sabar, dia kena betulkan satu. Dia bukan nak betulkan sikit, banyak nak betulkan. Kalau kata sekali talaki satu muka surat, dekat dia seorang saja yang tegak-gagap ni tadi boleh jejak nak dekat setengah jam, sungguh. Jadi begitulah. Yang talaki bersanad memang mostly kena fasih, kena lancar, kena mahir. Kesemuanya. Sebab guru tinggal nak dengar je. Betulkan sikit-sikit begitu. Okay, insya-Allah. Baik. Puan Zainab Mahmud yang mana ni? Postkan bank in. Dah bank in kan? Dah bank in tak apalah. Dah bank in tak apa. Dah bank in tak apa. PSK tu apa Ustaz? Saya baru masuk. PSA itu perkasa. Perkasa surah, pemerkasaan surah Al-Fatihah, PSA. Pemerkasaan surah Al-Fatihah. Yang ini. Ni pemerkasaan surah Al-Fatihah, PSA.
Kita akan buat hari Rabu ni. Okey, 25 November 9 malam. Satu sesi je kita buat. Okey, so untuk pendaftaran apa semua dan sebagainya boleh WhatsApp nombor yang tertera ni lah 011. Okey. 011569457735. Boleh WhatsApp insya-Allah. Kita akan bagi link untuk masuk ke grup WhatsApp yang telah pun kita sediakan. Kalau ada grup WhatsApp dan kita akan gunakan 100% menggunakan online Google Meet dan kita akan ajar, kita akan bantu, kita akan tolong untuk install macam mana dah install Google Meet ni macam mana pula untuk kegunaannya. Kalau kata tak tahu nak install, kita juga akan tolong bagaimana nak install dia. Boleh tanyalah kepada tuan-tuan puan, boleh tanya mana dah ngikut, ada yang by call pun saya ajar. Okey, insya-Allah begitu dia. Baik, talaki bersanad ni mengambil masa yang lama, betul Puan Azura Wahab, Ustazah Azura Wahab. Kalau nak bertalaki bersanad kena mahir baca Quran kan Ustaz? Ya betul. Saya pun sanadkan orang juga. Tapi saya tengok orang lah. Okey. Dah baik dah lah, tak payahlah lagi. Tak payah, kalau dah baik dah, slip tu tak apa. Halalan tayyiban aja, dah tak payah nak ni sangat. Puan Zainab Mahmud jangan risau. Yang penting ilmu sampai. Kan saya cakap bayaran ni nombor 2. Yang penting ilmu tu sampai. Okey. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau kata terlupa kalau contohlah Puan Zainab Mahmud terlupa, saya pun terlupa, halal. Sebab apa? Ilmu tu pun saya dah halalkan segala ni. Saya halal ni lah. Itu je. Okey, baik. Okey, talaki bersanad perlu mengambil masa yang lama. Ya betul, kena ambil masa yang lama. Talaki tajwid, talaki bersanad ni tinggi. Puan Asma Ismail, ya. Okey, salah nak talaki bersanad ni tinggi. Dia kalau talaki tajwid macam inilah, kita talaki tajwid satu-satu. Talaki bacaan pun kita tengok. Macam saya tengok tingkatan bacaan orang tu. Kalau bacaan orang tu tergagap-gagap, mengangkat-angkat, saya akan lepaskan dia 2 ayat deh. Boleh tahan tuan-tuan. 2 ayat saya bagi. Nanti minggu depan, contohlah ngaji seminggu sekali ni. Kan? Nanti minggu depan datang saya dengar balik ayat yang tu. Mahirkan ayat tu. Dia dah mahir apa semua, masuk ayat yang baru. Kalau dia lancar ayat tu, okey, terus ayat seterusnya. Dia lancar ayat tu, terus ayat seterusnya. Dia sangkut dekat ayat yang tu, stop. Balik, mahirkan. Ada 6 hari. 1 minggu ada 7 hari. Ngaji seminggu sekali, ada 6 hari untuk buat latihan. Takkan tak boleh, tak dapat kelancaran. Begitu. Dengan saya, lagilah kena banyak bersabar. Okey, begitu. Tuan-tuan. Okey, saya bertalaki tak bersanad lah ni. Kalau talaki tak bersanad, tak ada masalah. Lancar tak lancar, duduk depan guru, kita baca. Cuma itulah kalau cara saya orang nak bertalaki dengan saya macam itu. Lepas contoh ayat 1 lepas, ayat 2 lepas, ayat 3 lepas, ayat 4 tak lepas, ulang balik. Tapi masih lagi merangkak-rangkak, masih lagi tergagap-gagap, ayat 4 lah stop kat situ. Nanti saya akan kata okay, cukup tukar dulu, cukup setakat ni, nanti next week baca balik ayat pertama sampai ayat keempat saya nak dengar. Lancar masuk ayat 5. Lancar ayat 5, ayat 6, 7. Stop, sangkut ke ayat 10, ulang 3-4 kali, masih lagi sangkut, stop. Nanti saya akan kata next week, okey, dalam kelas yang berikutnya baca ayat daripada ayat ke-7 sampai ayat 10. Lepas masuk ayat 11, 12, 13. Sangkut lagi, stop. Macam itu tuan-tuan. Itu namanya talaki syadid. Tuan-tuan, talaki syadid. Sebab apa? Sebab apa je syadid macam itu? Sebab saya nak kualiti, bukan kuantiti bacaan. Saya nak kualiti. Saya bukan nakkan orang ni cepat khatam. Tak. Memang betul majlis khatam Al-Quran itu adalah majlis yang sangat-sangat mulia. Tetapi apakah nilai khatam di situ? Okey, apakah nilai khatam di situ sekiranya bacaan kita itu tadi tidak berkualiti? Kita mengejarkan ke khatam itu tadi, tetapi bacaan kita daripada awal sampailah ke juzuk 30, akhir juzuk 30 surah An-Nas, patah balik surah Fatihah, masuk sebalik surah Al-Baqarah, kualiti bacaan kita itu tadi terumbang ambing. Sebab tu saya lebih mementingkan kualiti berbanding dengan kuantiti bacaan. Itu saya tuan-tuan. Okay, baik, alhamdulillah. Kalau saya dapat tajwid dan faham tentang sifat-sifat ni pun dah kira alhamdulillah. Ya, betul Puan Rasyid Omar. Sebab apa? Dia akan digunakan, akan dipraktikkan di mana? Di dalam pembacaan. Sebab asas bagi kalimah, saya selalu sebut, saya selalu nyatakan, asas bagi kalimah, asas bagi ayat-ayat tu, kalimah-kalimah Al-Quran tu tuan-tuan, bermulanya daripada huruf. Bermulanya daripada huruf tuan-tuan. Tuan-tuan, sama juga dalam bahasa Melayu. Makan, M-A-K-A-N. Andai kata M-A-K-A-N, K-A-N tukar A jadi I, jadi apa tuan-tuan? Makin.
Makin. Begitu tuan-tuan. So, sebab itu tuan-tuan, asasnya adalah daripada huruf. Inilah huruf ni. Huruf Hamzah tadi, Hamzah kita dah bahaskan dalam lepas. Kemudian kita bahas huruf ba. Ba dalam tak ada qalqalah. Berulang-ulang kali saya sebutkan qalqalah akbar ni macam mana. Qalqalah surah ni macam mana. Qalqalah kubra ni macam mana. Berkali-kali saya ulangkan supaya tidak terkeliru di antara akbar, kubra dan juga sugra. Tuan-tuan, lantunan dia tu berbeza. Akbar begini lantunannya. Kubra begini lantunannya. Sugra begini lantunannya. Tuan-tuan, berkali-kali saya bagi. Sampai tanyalah. Semput-semput saya dia buatnya. Begitu tuan-tuan. So kita dah faham, oh ba macam gini, kalau kata gini okey, ta mati macam ni pula, oh macam gini, ta. So praktikkan dalam pembacaan begitulah. Jumpa idza syamsu kuwirat, jumpa huruf ta mati bunyi dia kan dia begitu. Wa idzan nujumun kadarat, begitulah bunyi dia tuan-tuan. Kok mana pun ayat Quran kita jumpa tuan-tuan, hurufnya kita jumpa huruf ta itu mati, itulah bunyi dia. Huruf ta itu berbaris di atas, ta, itulah bunyi dia. Huruf ta itu berbaris di bawah, ti, itulah huruf dia. Huruf ta itu baris di hadapan, tu, itulah bunyi dia. Dia tak akan ubah bunyi te, tak akan bunyi tuan-tuan. Dia tak akan tiba-tiba bunyi ta baris bawah bunyi te, ta. Contoh jumpa kat ayat ni, ta baris bawah bunyi te, tak akan bunyi dia begitu tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Okay, insya-Allah. Baik. Lancar berubah. Dulu ngaji masa kecil dengan guru Al-Quran. Ya. Tapi saya bukan nak nahan tak. Tapi saya lebih mementingkan kualiti. Saya syadid sikit. Bukan syadid sikit, syadid banyak. Saya syadid. Saya tak garang. Saya boleh lagi melawak, boleh lagi ketawa-ketawa. Okay, saya lebih mementingkan kualiti. Supaya apa? Supaya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu bukan Allah, orang yang baca Quran ni, bila dia belajar, dia akan rasa kemanisan dia. Kemanisan, dulu dia rasa kepahitan. Pahitnya sebab apa? Bersusah payah. Salah sana, salah sini, itu, ini, apa semua. Itu tak betul, ni tak betul. Kan? So, bila lama kelamaan, dia akan rasa satu kemanisan, satu keenakan, satu keseronokan, satu kenikmatan. Sebab apa? Dia dapat baca Quran dengan baik. Pembaca yang baik adalah lahir daripada seorang guru yang baik. Tuan-tuan, nak tahu orang tu apa, guru dia macam mana, di situlah tuan-tuan. Sebab itu bila kita jadi guru Quran, terutamanya lah macam saya yakin ramai di sini ada yang di kalangan guru-guru Quran, kena berhati-hati untuk menjaga kualiti. Sebab orang akan nilai, orang akan tanya ngaji dengan siapa. Contoh kata ngaji dengan Ustaz Lias tu. Tu dia tuan-tuan. Apa yang kita persembahkan itu terpalitlah balik kepada macam gini cikgu dia ngajar. Tu dia. Dia akan terpalit balik. Sama juga dalam kehidupan kita tuan-tuan. Orang tak tanya tuan nak saudara siapa, dia akan tanya siapa? Dia akan tanya tuan nak siapa tu? Tu bapaknya siapa tu? Maknya siapa tu? Oh Allah anak dia. Gitu tuan-tuan. Itulah realiti dia. Realiti Al-Quran dan dengan kehidupan kita. Realiti Al-Quran ni dengan kehidupan kita. Kalau kita dapat mempersembahkan bacaan yang baik, kita mampu baca dengan baik, ia akan memberikan satu nilai kepada guru yang mengajar kita. Tidak ada orang yang pandai baca Quran dengan sendirinya. Sedangkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri pun diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca Al-Quran, apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Sebagai umatnya yang biasa ini tuan-tuan, sebagai hamba Allah yang biasa ini. Rasulullah itu diangkat sebagai Nabi. Tetapi saat ketika mana untuk dibacakan Al-Quran, setakat mana untuk membaca Al-Quran, diajarkan oleh siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam mengajarkan bacaan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu saya sangat-sangat mengutamakan kualiti bacaan. Ada yang ngaji dengan saya nak dekat 6 tahun. Lepas tu PKP stop. 6 tahun tuan-tuan. Ngaji dengan saya 6 tahun baru juzuk 12 sekarang. 6 tahun mengaji dengan saya, sekarang baru juzuk 12. Tak khatam-khatam lagi. Dulu dia ngaji dengan ustaz ni, dia ngaji dengan ustazah ni, dia ngaji dengan ini. Kan. Ngaji kat saya menung. Dulu ceritanya kelas tu ramai. Ada satu kelas tu tuan-tuan, kelas tu malam. Ramai kelas tu. Hampir nak dekat 20 orang. Saya bagi tahu dulu awal-awal bahawa saya antara orang yang cerewet. Cerewetnya macam mana, baca dulu. Nanti akan tahulah cerewet tu macam mana. Kau
Next week saya dah rasa dah, saya dah boleh tahu dah. Saya kata apa? Ini confirm. Minggu depan saya kata tak sampai 20 orang. Betul masin mulut saya. Yang tinggal hanyalah lingkungan 15 orang. Daripada 15 tu, dia turun. Kekal sampai hari ni, 8 orang, 9 orang. Tu je tuan-tuan. Daripada ramai-ramai yang 20 orang ni, tu je tinggal. Tuan-tuan. Saya agak cerewet sikit. Sebab apa? Sebab nanti yang akan rasa, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan akan bawa nama. Ngaji dengan Ustaz Ilyas, ngaji dengan Ustazah Zura, contohlah. Ngaji dengan Ustazah Zalim, ngaji dengan Ustazah Zanariah. Gitu. Tuan-tuan puan. So, kena, orang kata, macam mana nak kata nak kena jaga banyak benda. Yang pertama, nak ngekalkan orang kata keaslian. Ya, betul. Macam mana yang dikatakan suara keldai yang seburuk-buruk suara. Okey, contoh please. Okey, kejap Okey, orang kata nak mengekalkan sebutan huruf, nak mengekalkan keaslian huruf ini supaya tidak berubah. Sebab tu saya katakan bahawa sebaik-baik pembaca itu adalah bergantung pembaca yang baik itu adalah lahir daripada seorang guru yang baik, tuan-tuan puan. Begitu. Sebab tu bila kita nak ngaji Quran ni, dia memang ada banyak cabaran ni. Tapi sebab tu saya katakan 4 perkara ni, tuan-tuan puan. Yang pertama, bersungguh-sungguh, komitmen. Yang kedua, sedia menerima teguran. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, jangan berputus asa. Tak reti sebelum makhrat, malu ada, ketak ada, geram pun ada. Sabar, lama-lama alhamdulillah Allah bagi. Betul, Allah akan bagi. InsyaAllah Allah akan bagi. Okey. Sekarang rasa seronok kan? Untuk terus betul bacaan. Banyak yang kena belajar dan betulkan. InsyaAllah doakan. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Doakan bersama. Lagi alhamdulillah, betul tu Ustaz. Nikmatnya tak tergambar, kata-kata Ustaz. Betapa nikmatnya bila bertemu dengan Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Ustaz Ilyas sama-sama atas bimbingan perkongsian. Baik. Yang betul, mengaji makan masa yang lama. Betul, mengaji makan masa yang lama, tuan-tuan puan. Dia bukan masa yang sekejap. Saya belas tahun, tuan-tuan puan. Belas tahun ngaji, tuan-tuan puan. Baru khatam tu, sekali khatam. Cikgu kat sekolah tanya, berapa kali khatam Quran? Sekali. Tapi sekali, ni bacaan dia. Tuan-tuan, masa zaman sekolah dulu lah. Sekali cikgu, sekali Ustazah. Sekali awak ni pun mahir tak mahir baca Quran ni. Saya pun boh sekali. Saya angan taranum pun semua. Nganga je cikgu. Tuan-tuan. Tu dapat full mark. Yang lain-lain dia khatam dah 5-6 kali, 10 kali. Ada yang 5-6 kali, nak kali 10 kali pun ada. Tapi baca tu ngalanggang. Ustazah jadi geram. Sampai kena ketil. Dulu zaman sekolah agama, kena cubit. Kena tarik kat ujung rambut. Kalau yang lelaki lah. Okay, alhamdulillah. Baik Ustaz, macam mana dengan suara keldai seburuk-buruk suara. Okey, seburuk-buruk suara ni, Ayah Cu Salim dia macam ni. Okey, kita baca Quran main-main. Seburuk-buruk suara. Seburuk orang kata dikatakan suara keldai ni, kita baca main-main. Kita bukan baca menggunakan suara kita. Ini suara saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini suara baca Quran ni suara saya. Maknanya saya bukan main-main macam contoh jadikan suara Alhamdulillah. Itu suara main-main. Itu suara main-main. Itu yang dikatakan apa? Dia katakan suara keldai, seburuk-buruk suara. So bila baca Quran jangan main-main. Gunakan suara kita, baca kuat-kuat tak apa. Quran ni dia nak semangat kena baca kuat-kuat. Tapi Ustaz, tapi kalau budak baru belajar macam mana? Baru belajar kena ajar. Baru belajar kena ajar. Yang baru belajar dia kena terus belajar, jangan putus asa, terus belajar. Okey, bersungguh-sungguh sedia menerima teguran, sabar. Dan keempat, tinggal Puan Zanara Yaakob, jangan berputus asa. Sebab tu saya cerewet. Saya cerewet tuan-tuan puan. Saya tak pernah dengar suara keldai. Okey. So maksud ayat tu tadi adalah membaca Quran seburuk-buruk suara tu maknanya baca Quran main-main lah. Baca Quran main-main sambil lewa. Ini juga dikategorikan oleh golongan yang dilaknat oleh Al-Quran. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, dia ada roh. Dia ada roh dia tuan-tuan. Sebab tu Al-Quran ni dia tak boleh baca main-main. Dia kena baca betul-betul. Jaga hak, jaga sifat, jaga segalanya. Semua kena jaga tuan-tuan. Okey, yang macam saya tadi saya tunjuk tu lah. Maknanya kita baca Quran, gunakan suara kita betul-betul suara lah. Jangan pakai suara angin. Dia tak ada istilah baca Quran guna suara angin, tak ada. Tak ada. Dalam solat pun tak ada istilah baca Quran guna suara angin. Baca suratul Fatihah guna suara angin, tak ada. Kena sebut, zahirkan sebutan tu, tuan-tuan puan.
didengari oleh telinga kita. Dia tak boleh macam buat suara bisik, suara membawang. Kan dah keluar suara membawang, dia tak boleh. Tuan-tuan puan. Okey, tu yang dikatakan tadi. Maknanya baca, guna suara kita yang betul. Sebut dia betul-betul huruf itu, keluarkan suara huruf itu. Kalau a lah dia. Kalau ta, ba, sa, jim baris atas, ja, ha, ain, cekik, cekik dia tuan-tuan puan. Cekik, jangan tak cekik. Jangan sampai tercekik sudah. Terbatuk nanti. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Cukup sekadar itu saja untuk di petang hari ni tuan-tuan. Okey, diharapkan untuk kupasan huruf ta jelas. Okey, harap-harap jelas. Sebab saya pun menanti juga ni. Okey, kalau ada soalan rasanya tak ada. So huruf ta bila dia berbaris ta, ti, tu. Bukannya ta, ti, tu. Kejap, Puan Dinasa. Soalannya mana? Kejap. Puan saya nak cari ni. Puan Dinasa. Tu saya kata saya takut saya terlepas. Saya terlepas. Kejap, tak apa. Saya scroll balik. Tak apa. Puan Dinasa, nasib baik mention. Ya, mana soalan Puan Dinasa tadi? Tu dia. Alhamdulillah. Puan Dinasa punya soalan maksudnya sifat lazimah pun kena kawal juga ya. Baik. Sifat lazimah ni adalah sifat yang memang ada padanya kelima-lima. Sifat lazimah ni sifat yang tetap. 5 sifat yang berlawanan tetap pada huruf itu. Kemudian sifat haridah ni sifat qalqalab, sifat apa lagi? Dengung, panjang harkat, dan sebagainya. Baik, sifat lazimah dia kena kawal. Contoh macam huruf ta. Okey, baik huruf ta. Ni Puan Dinasa punya soalan ni. Macam tu huruf ta. Kalau tak kawal dia akan jadi at. Tak kawal. At. Baris atas. Ca. Tak kawal. Kita lewih. Ca. Lewih. Ci. Lewih. Cu. Lewih. Contoh huruf ba. Tak kawal. Ba. Bi. Bu. Huruf hamzah. Tak kawal. A. I. U. Dah mana-mana pergi. Huruf jim. Ja. Ji. Ju. Tak kawal. So, kita yang kena sebut huruf ini dengan kawalan suara kita, dengan kawalan kita. Dia tak boleh macam tu. Kita macam saya sebut tadi. Tak boleh. So, kena kawal. Ta. Ti. Tu. At. Kalau kata tak kawal, at. Boleh jadi begitu. Ataupun tak kawal lagi, at. Jadi qalqalah pula. So, kena kawal. Sifat huruf ni kita yang kena jaga dia. Kita yang kena kawal. Kalau tak kawal, macam saya tunjukkan contoh tu tadi. Jadilah bacaan yang melewih apa semua dan sebagainya. Okey. So, tuan-tuan puan, muslimat yang dimuliakan Allah. Okey. So, begitulah. Okey. Makhraj dan juga sifat huruf ta, kaedah macam mana dalam Quran bila jumpa huruf ta, mati macam mana, ta baris atas macam mana, ta baris bawah macam mana, ta baris depan macam mana. Okey, so insya-Allah tuan-tuan kita akan bertemu di lain masa. Baik. Kita kena bentuk sebutan huruf-huruf tersebut ya Ustaz. Ya saya. Okey, ya saya. Puan Dinasa. Kita kena bentuk sebutan tu. Contoh huruf ta. Okey, kita tak bentuk seringai. Ta. Ta. Ba. Fa. Ha. Tapi cuba kita bentuk ha. Huruf ta. Ta. Ba. Ba. A. Kha. Bentuk. Ataupun kha kita tak punya gitu. Kha. Tak boleh tuan-tuan. Dia kita kena kawal. Sebab tu kena mahir sebutan huruf. Mahir sebutan huruf, mahir dia punya sebutan, mahir dia punya sifat, mahir dia punya makhraj. Insya-Allah tuan-tuan. Kemas bacaan kita. Cantik bacaan kita. Kemanisan nanti tuan-tuan puan yang akan perolehi. Okey, keseronokan, kenikmatan tuan-tuan dah yang akan perolehi tuan-tuan puan. Saya dekat sini hanyalah sebagai asbab untuk menyampaikan. Ta piramli tu macam mana Ustaz? Ta piramli tu lah. Ta piramli. Sebab saya ada sebutan huruf ta ada. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Lupalah saya. Lupalah Puan Salina Sahab. Tapi huruf ta dia tu dia bukan sekadar huruf ta. Nyanyian Piramli tu. Allah yang Tan Si Piramli. Lan sabil di pagar bintang. Dia ada dia punya dengung-dengung dia tu. Komplit tuan-tuan puan. Okey, baik. Puan Azura Wahab sama-sama
Encik Mahdi Hadi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya puas hati. Ya, baik. Encik Mahdi, betul Encik Mahdi? Baik. Takut tersalah pula. Ustaz sungguh bagi pengajian. Baik. Alhamdulillah. Pengajian Malin Nabiah. Baik. Yang berdetak-detuk. Baik, Puan Zura Wahab, Ustazah Zura Wahab. Baik, sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Ya, surah Al-Waqiah tuan-tuan. Malam ni kita akan Al-Waqiah. Kita akan Waqiah, kemudian kita akan Al-Mulk tuan-tuan. Dua surah malam ni kita akan baca. Waqiah dan juga Al-Mulk insya-Allah. Tuan-tuan, saya pun tuan dimurahkan Allah. Okey, jom support tuan-tuan malam ni. Kita Waqiah. Mudah-mudahan bagi dimurahkan rezeki kita, kemudian kita Al-Mulk selepas itu insya-Allah. Kita baca perlahan tak apa insya-Allah. Yang kita baca, baik, doakan kami pelajar Ustaz semuanya. Janganlah sebut pelajar, jangan sebut pelajar lah, sebut penuntut ilmu lah. Pelajar ni macam Allah. Saya tak layak sebenarnya jadi guru. Ramai lagi ustaz-ustazah di luar sana yang lebih layak daripada saya untuk jadi guru insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, sama-sama Puan Wahidah, sama-sama Puan Rosmala, sama-sama Puan Zainal Ansir telah kurenung dalam kitab. Tu dia telah kurenung dalam kitab. Tapi gitu tuan-tuan. Allah yarham Tan Sri Ramli kalau dengar lagu dia, semua ada dia punya idgham dia, ada dia punya ikhfa dia, ada dengung-dengung dia. Malam bulan di pagar bintang. Dia punya tu. Tuan-tuan tengok. Alunan lagu dia tu, tuan-tuan dengar aja betul-betul ada sebenarnya. Dia punya idgham dia apa semua. Okey, insya-Allah. InsyaAllah Puan Mamim Ibrahim nanti dah dapat buku dah boleh ni lah. Baik, kita punya segmen kita pukul 9.15 minit malam insyaAllah. Seawal 9.15 minit malam lah kita akan bersiaran. Bagi paling lewat pun 9.30. Kalau ikut jadual 9.30. Tapi kita insyaAllah kita akan bersiaran seawal 9.15 minit malam. Sebab kita isyakkan dah awal kan. So insyaAllah kita akan bersiaran 9.15 minit malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan Waqiah. Dan kita akan Al-Mulk insya-Allah tuan-tuan. Waqiah ni banyak ayat dia, tapi ayat ni pendek-pendek. Okey, itu sahaja tuan-tuan perkongsian daripada saya untuk petang ini tuan-tuan. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih juga di atas kesudian anda kerana sudi bersama-sama share, kemudian sama-sama kita bersaling kongsi idea macam-macam kan. Ada yang tadi sebut macam ada perumpamaan dia. Okay, alhamdulillah. Saya seronok, saya suka. Ta terbuka, ta tertutup, ta yang tertutup pintu hatinya, ta yang terbuka pintu hatinya. Nampak tak tuan-tuan perbezaan dia tu? Orang kata bukan perbezaan, kebersamaan dia dalam kehidupan kita. Ta yang terbuka pintu hatinya, begitu. Ta yang tertutup pintu hatinya, tu dia tuan-tuan. Okey, so itu saja daripada saya insya-Allah. Baik, doakan kami semoga istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Puan Siti Zawiyah Razwan, alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Semoga kita semua semoga Allah sentiasa merahmati Ustaz Syukur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anda juga beroleh dengan apa yang didoakan. Allah yarham Tan Sri Ramli ikut kan. Nyanyi ikut tajwid. Tuan-tuan nanti tengoklah lepas-lepas asar ke dengar lagu Allah yarham Tan Sri Ramli. Kalau dua-dua merajuk balik ke rumah isteri muda. Kalau dua-dua merajuk, hai anak kawin 3. Ada kan aku kena ni kejap lagi. Okey tuan-tuan dan penonton dan dimulakan Allah cukuplah cakap tu. Okey, baik insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Allah kurniakan kepada kita kefahaman, Allah kurniakan kepada kita kefasihan, Allah kurniakan kepada kita hati yang terang, akal yang cerdas, akal yang sehat, tubuh badan yang baik, tubuh badan yang sehat. Untuk sama-sama kita membaca Al-Quran dengan baik, untuk sama-sama kita merasakan kemanisan membaca Al-Quran dengan baik, untuk sama-sama kita membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar. InsyaAllah mudah-mudahan segalanya dipermudahkan dan segalanya dirahmati dan juga diberkati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey baik tuan-tuan, sebelum saya berpisah di petang hari ini saya menyusun 10 jari tuan-tuan, memohon ribuan kemaafan sepanjang saya bersiaran bersama anda dan takut-takut ada kata-kata yang terlepas, istilahnya takut-takut ada yang terpijak karen, ada yang terpijak waya dan terguris hatinya. Saya dengan rasa rendah diri menyusun 10 jari memohon ribuan kemaafan. Segala yang baik itu adalah datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri sebagai hambanya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan pada petang ini tuan-tuan,
saya halalkan segala-galanya dunia dan juga akhirat. Okey, saya halalkan segala-galanya dunia dan juga akhirat. Pegang, ambil, pegang, beramal, sampaikan. Tuan-tuan, ambil, pegang, amal, kemudian sampaikan. Okey. Akhir kalam daripada saya, jazakumullahu khairan jazaa di atas kesudian anda tuan-tuan sedang penonton yang dimuliakan Allah. Okey. Kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini, anggaplah okey, anggaplah tuan-tuan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sembangkan pada petang ini adalah merupakan sembang santai, dan mudah-mudahan santainya itu insya-Allah mudah-mudahan ianya sampai. So kita akan akhiri pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam hormat, salam takzim daripada saya sekeluarga untuk anda sekeluarga. Selamat petang dan jumpa lagi. Anda memang terbaik.